Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat hendaknya. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang kemahiran manipulatif. Jika sebelum ni kamu telah pelajari tentang kemahiran proses sains, berapa kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari? Masih ingat lagi tak? Okey, cuba kamu imbas kembali ya, dan ingat semula apa yang telah kamu pelajari sebelum ni. Jadi pada hari ini kita teruskan dengan kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Apa yang dimaksudkan dengan bahan sains dan apa pula peralatan sains? Bahan sains contohnya bahan cecair seperti air, minyak yang dah bentuk cecair, dan apa-apa juga bahan yang berbentuk pepejal. Banyaklah bahan sains ya. Okey, dan apa pula peralatan sains? Peralatan sains seperti bika, kanta pembesar, tabung uji, penunuh bangsa, mikroskop. Banyak sangat peralatan sains yang terdapat dalam bilik sains. Kamu pernah pergi tak bilik sains? Cuba kamu ingat-ingat semula apa yang ada dalam bilik sains. Mari kita teruskan kemahiran manipulatif yang pertama, iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Perhatikan gambar ini, menuang cecair. Kamu lihat murid lelaki ini menuang cecair daripada bika ke dalam silinder penyukat. Jadi perkara itu perlu dilakukan dengan betul dan cermat. Kamu kena hati-hati ketika mengendalikan peralatan dan bahan sains ini agar tidak berlaku sebarang perkara yang tidak kita ingini ya. Kemahiran manipulatif yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Ingat lagi tak apa dia spesimen? Cikgu dah tulis dekat sini kan. Spesimen adalah bahan atau objek yang kita hendak uji. Okey, lihat gambar ini. Mengendalikan spesimen hidup iaitu siput kebun. Okey, siput kebun ini merupakan spesimen hidup. Spesimen tu boleh jadi dia benda hidup ataupun apa-apa daripada benda hidup. Cikgu dah nyatakan bahan atau objek yang kita hendak uji. Bagaimana kamu lihat kat sini bagaimana dia mengambil siput dengan menggunakan sarung tangan ya, kemudian meletakkan siput tersebut dalam bekas yang khas. Kemudian dengan menggunakan kanta pembesar, dia memerhatikan siput tersebut. Mungkin apa dia cuba nak memerhatikan ciri-ciri yang ada pada siput. Cara siput berjalan, siput ada cengkerang kan. Contohnya macam itulah. Okey, seterusnya setelah selesai membuat uji kaji, dia meletakkan semula, kembalikan semula siput ke tempat yang asal dia ambil tadi. Jadi itulah contoh mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Kemahiran manipulatif yang ketiga pula ialah melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Contohnya melakar bunga raya, bika dan air. Cuba kamu kenal pasti yang mana satu spesimen, yang mana satu peralatan dan yang mana satu bahan sains. Okey, spesimen dalam gambar ini ialah bunga raya. Peralatan yang digunakan di sini ialah bika dan bahan sains yang digunakan adalah air. Jelas murid-murid? Kemudian dia lakar. Selesai melakar, labelkan apa yang telah dilakar. Selesai. Jadi ini adalah contoh melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Kemahiran manipulatif yang keempat pula, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Bila cikgu sebut bersih, kamu pasti terbayang bagaimana untuk membersihkan sesuatu barang, sesuatu alat. Jadi perhatikan gambar ini. Mencuci tabung uji.
kamu boleh lihat lebihan cecair dibuang di dalam sinki, yang ada dalam tabung uji. Kemudian tabung uji tersebut dicuci dengan menggunakan berus, dan seterusnya selesai cuci, tabung uji diletakkan secara terlukup ke bawah di rak tabung uji. Jadi ini adalah contoh membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul dan perlu dilakukan dengan hati-hati juga ya murid-murid. Kemahiran manipulatif yang terakhir ialah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, tadi kamu dah bersihkan peralatan sains, dan setelah dia kering, peralatan tersebut perlu disimpan di tempat yang betul. Sebagai contoh, menyimpan bika. Murid ini menyimpan bika di rak bika yang telah disediakan, dan kemudian menyimpan kanta pembesar. Di mana dia simpan? Di dalam laci. Okey, jadi kita perlu menyimpan peralatan atau apa saja bahan sains yang telah kita gunakan di tempat yang telah disediakan dengan betul dan selamat. Baik murid-murid, mari kita imbas kembali 5 kemahiran manipulatif yang telah kita pelajari ya. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan yang terakhir, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Jadi cikgu harap kamu ingat ya 5 kemahiran manipulatif ni. Senang nak ingat, hanya 5 sahaja. Okey. Sebagai tugasan kamu untuk pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kamu perlu buat nota tentang kemahiran manipulatif. Kamu bagi huraian ringkas sahaja tentang 5 kemahiran manipulatif yang telah kamu pelajari ya. Yang kedua, lakar peralatan sains yang cikgu letak di sinilah. Bika, kanta pembesar, kelalangkun ya. Dan yang ketiga, kamu perlu jawab latihan dalam buku aktiviti halaman 9 dan 10. Selamat mencuba. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.